Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. So, Muhyiddin tak mengaku, tuan-tuan, dia keluarkan fatwa haram undi calon PH. Muhyiddin Nafi keluarkan fatwa haram undi calon PH. Kenapa tiba-tiba dia tak mengaku? Sebab dia kena siasat polis. Sekarang ni polis tengah menyiasat dia ni. Dalam kes ini. Polis tengah menyiasat beliau dalam kes ini berkenaan dengan fatwa yang kata haram tu. Muhyiddin Nafi keluarkan fatwa haram undi calon PH. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan pernah mengeluarkan fatwa haram memberi undi kepada calon PH dalam pilihan raya Pulai. Beliau berkata ada pihak yang memetik ucapannya dalam ceramah pada 2 September lalu, dia keluar konteks. Ucapan saya panjang, saya menyentuh pelbagai isu oleh masyarakat, terutama sekali bebanan kos sara hidup yang gagal. Kerana itu saya menyeru pengundi-pengundi supaya jangan memberi undi kepada calon PH. Suhaizan Kayat katanya. Jelas Muhyiddin dia tidak mengeluarkan fatwa hukum syarak bahawa mengundi calon PH haram mengundi calon PH. Saya hanya secara berkias menyebut saya bagi hukum haram dengan tiada niat bahawa ia adalah fatwa hukum syarak kerana saya tahu apa yang saya buat itu bukanlah fatwa hukum syarak. Tuan-tuan, ini kenyataan beliau. Mana kenyataan beliau tadi? Ini kenyataan beliau. Baik, kita dengar. Kita dengar sendiri. Suhaizan Kayat, jangan bagi satu undi pun kepada pihak Suhaizan Kayat. Bekas speaker, jangan bagi satu undi, saya bagi hukum haram. Bekas speaker, jangan bagi satu undi, saya bagi hukum haram. Saya bagi hukum haram. Undi, saya bagi hukum haram. Undi, saya bagi hukum haram. Undi, saya bagi hukum haram. Saya bagi hukum haram. Saya bagi hukum haram. Okey, dia kata itu kiasan. Dia kata itu kiasan. Itu cuma kiasan. Saya bagi hukum haram. Tiada niat. Ia adalah fatwa hukum syarak. Kerana saya tahu apa yang saya sebut itu bukanlah fatwa hukum syarak. Setelah saya menyebut, ada esok ini yang mencabar saya ikut fatwa mana. Tuan-tuan, bila kamu dah mengatakan satu perkara itu halal dan haram ini, tak semestinya mengikut fatwa. Dia ada ulama' boleh mengharamkan. Kita individu pun boleh halal dan haram ke satu benda. Tiba-tiba kamu bercakap di halayak ramai, kamu menyuruh mereka mengatakan jangan undi, haram. Kamu mengeluarkan fatwa kamu. Ya, kamu tak layak keluar fatwa. Tak layak keluar fatwa tidak bermakna kalau orang tu tak ikut kerana faham. Kalau orang tu jahil dan dia mengikut fatwa kamu dan kerana fatwa kamu itu dia tidak mengundi kerana berfikir itu adalah haram, maka itu adalah hukum syirik. Itu sendiri adalah syirik, tuan-tuan. Ikut fatwa mana? Tak perlu. Itu fatwa kamu. Fatwa ini adalah sesiapa saja boleh mengeluarkan pandangan dan fatwa dia. Dan kalau orang yakin dengan fatwa tersebut, itu dah jadi satu hukum. Dan yang kamu mengeluarkan hukum itu atas dasar kesedaran kamu. Haram. Kenapa tak guna perkataan lain selain daripada hukum haram tu untuk indikasi apa? Adakah kerana kamu tahu di hadapan kamu tu ramai orang PAS yang kalau bercakap soal agama, dia akan percaya betul lah haram ni kot. Takkanlah bekas ulama' ni. Ini anak ulama' Muhyiddin Yassin bukan calang-calang, tuan-tuan. Tak tahu hukum. Mungkin ada orang berpandangan demikian. Takkanlah dia tak tahu hukum haram tu. Lepas tu dia balik kampung, dia balik rumah dia. Dia balik rumah dia kata, tak boleh. Kenapa? Haram. Siapa kata haram? Tu Muhyiddin Yassin kata haram. Kan dia bekas Perdana Menteri kita. Takkan dah tak ada orang menasihati dia. Dia kata haram tu. Tak, tuan-tuan. Memanglah dia tak ada niat itu. Niat itu bukan ada pada dia. Tapi orang yang mendengar itu tak nampak. Dia tak tengok niat dia. Lain dia kata, kalau dia kata, saya hukumkan haram. Tapi ini bukan haram hukum daripada segi undang agama. Haram erti kata, jangan kita undi kita sendiri ni, jangan undi. Bukan hukum agama. Cakap macam tu lah. Ini haram erti kata, haram, jangan kita undi dia, haram. Whatever lah. Takkan aku nak ajar pula. Kan? Itu pun kena jelaskan.
Kalau tidak, dia akan jadi benda yang mengelirukan umat Islam. Tak kalau umat Islam sebodoh itu nak kau tak tahu. Walau orang ni bodoh tuan-tuan. Bodohnya dia, bila orang kata orang UMNO tu kafir, dia percaya. Dia percaya UMNO tu orang kata kafir. Bila orang kata masuk undi PH, undi UMNO, masuk neraka, ada orang percaya. Itulah bodohnya umat Islam. Bukan semua lah. Bukan semua orang faham pun. Ada sebilangan tu yang akan bodoh. Yang akan faham dan ambil secara membuta tuli. Takkanlah Muhyiddin Yassin tak tahu hukum. Takkanlah tak ada orang menasihati dia. Itu perkataan dia selalu. Takkanlah. Benda itu tidak berlaku. Takkanlah itu dan ini. Jadi, persoalan ini yang kadang-kadang yang menjadi perkara besar lah untuk kita nak kena bincangkan, terutama dalam konotasi agama, kita kata. Adakah semudah itu kita nak memfatwakan seseorang dengan dengan satu hukum? So, Dato' Yusof Al-Qaradawi tulis di dalam apa orang kata, dalam fatwa mu'asirat fatwa semasa, dan juga di dalam halal haram fi Islam. Halal wa haram fi Islam. Halal dan haram dalam Islam. Ada satu buku kitab beliau. Dan muka surat pertama dia kata, menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal itu dua-duanya adalah syirik. Contohnya air ni. Contohnya air arak. Air arak tu haram, kita pun tahu haram. Tiba-tiba dia kata, minumlah. Arak ni mana boleh? Tak apa, halal. Aku halalkan. Syirik. Hukum dia halal ni, minum je, tak apa. Sama juga. Terbalik, benda ni halal. Air ni halal. Air ni air teh. Air teh kan? Tiba-tiba, aku mengharamkan minum teh ini. Aku mengharamkan minum teh ini. Itu juga adalah syirik. Itu contoh. Itu juga adalah syirik. Banyaklah kalau kita nak kupas tentang ayat Quran dan hadis tentang perkara ini panjang. Itu biar kita bagi ustaz-ustaz di dalam PAS cerita. Apakah hukum mengharamkan benda yang halal? Cuba walaupun pergi tanya ustaz-ustaz sementara pergi kuliah tu nanti kan. Ustaz, kalau benda tu halal, apakah hukumnya kita mengharamkan dia? Dalam keadaan tak ada paksa, tak ada darurat. Kita saja nak menghukumkan haram. Apa hukum dia ustaz? Kalau ustaz tu kata boleh, ustaz tu kena belajar lagi lah. Kan? Ustaz tu kena belajar lagi.